Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak bincangkan jawapan kepada modul yang saya dah buat ni dan saya dah share. Okey, link untuk dapatkan modul ni ada pada description. Korang boleh download kat situ, modul tu kat situ. So, modul ini terbahagi kepada beberapa bahagian lah. So, korang boleh download lah, korang boleh tengok lah. So, dia ada 38 muka surat. So, dia ada macam-macam soalan dalam tu. So, soalan-soalannya hanya berkaitan mengenai tajuk pengaturcaraan dan juga tajuk pangkalan data sahaja. Okey, baik. So, nak dapatkan modul ni, korang boleh download dekat description. Okey. So, dalam modul ni dia ada 4 bahagian. Saya boleh katakan kepada 4 bahagian. So, bahagian pertama adalah soalan berkaitan dengan Java. Kemudian, soalan berkaitan dengan pengaturcaraan web. Kemudian soalan mengenai database. Okey, ERD dan pernomelan sebagainya. Dan last sekali soalan berkaitan dengan SQL. Okey, so semua jawapan-jawapan ni saya dah buatkan video dan saya dah uploadkan ke dalam YouTube. So boleh tengok dekat YouTube channel saya. Okey, baik. So untuk kali ini apa kita nak bincang adalah kita nak bincang mengenai tajuk Java sahaja. Tajuk algoritma pengaturcaraan untuk tingkatan 4 bab 1. Okey, bab 1. Okey, so kita tengok. So ini tak payah tengok lah. Kita tengok kepada soalan terus. Okey, Raja 1, soalan pertama. Raja 1 menunjukkan dua perwakilan algoritma. Okey, A menggunakan simbol, B menggunakan bahasa pertuturan manusia. Berdasarkan Raja 1, namakan perwakilan. Dia suruh namakan perwakilan. So korang kena ingat. So algoritma ni kadang-kadang dia menggunakan nama perwakilan. Kadang-kadang dia boleh juga menggunakan alat. Kadang-kadang dia boleh juga gunakan kaedah. So macam-macam lah dia boleh guna. As long as dia tanya pasal algoritma ni, so ada dua saja. Pertama adalah carta alih. Yang kedua adalah pseudocode. Carta alih seperti mana kita tahu dia adalah simbol grafik. Okey, carta alih mestilah simbol grafik. Manakala pseudocode pula dia adalah bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor urutan. So itu adalah soalan yang senang lah. Okey, kita tengok soalan yang lebih mencabar sikit. Simbol-simbol dalam carta alih. Tolong ingat nama-nama simbol pada carta alih. Sebab apa saya kata wajib ingat? Sebab soalan mengenai simbol ni boleh dikatakan setiap tahun akan keluar di dalam SPM. Soalan yang tanya pasal simbol setiap tahun keluar. 2018 soalan mengenai simbol get logic. Ingat simbol dia ada 3 jenis sahaja. Dia ada simbol carta alih, dia ada simbol ERD, dia ada simbol get logic. Okey, sains komputer kau belajar tingkatan 4, tingkatan 5, 3 simbol ni saja. Carta alih, ERD dan juga get logic. Okey. So simbol 2018 get logic keluar 3 markah. 2019 get logic sekali lagi keluar 4 markah. 2020 carta alih keluar simbol carta alih 2 markah. Dan 2021 soalan simbol mengenai ERD keluar 3 markah. So boleh kata soalan simbol ni wajib, antara soalan yang wajib keluar setiap tahun. So tolong ingat simbol-simbol yang ada pada carta alih. Okey. Kemudian, apa lagi yang kita nak kena tahu? Kita kena tahu struktur kawalan. Wajar bagi pelajar sains komputer memahami mengenai struktur kawalan ni. Struktur kawalan ni ada 3 saja. Jujukan, pemilihan dan juga pengulangan. So, anak-anak dia pecahkan pengulangan ada for, while dan juga dual. So, itu cikgu rasa kamu dah semua dah sedia maklum lah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan carta alih bagi menentukan status lulus. Dia tulis kat situ. Status lulus atau gagal. Berdasarkan markah. Okey. So, lengkapkan carta alih itu dengan melakarkan simbol bagi pernyataan yang berlabel P, Q dan juga R. Okey. So, P, Q dan juga R. Kita tengok kepada soalan kita. So, dia suruh lukiskan simbol. So,
Tak ada masalah, kita lukiskan simbol. So, masukkan. So, istilah masukkan ni dia selalunya refer kepada input. Input ni selalunya kita boleh gunakan input ataupun kita boleh guna masukkan. Okey, kalau output kita boleh gunakan istilah papar, cetak ataupun boleh guna juga output. So, ini selalunya wording yang kita gunakan dalam carta alih. So, yang ini masukkan markah 1, markah 2. So, bermaksud dia proses input. So, bila proses input, simbol dia lebih kurang macam ini. Okey, simbol dia macam ni. Okey, kemudian yang bawah ni, dia apa dia? Dia adalah proses. Proses apa? Proses penambahan. Dia markah 1 tambah markah 2. Jadi, bila proses, kita lukiskan simbol proses. Okey, baik. Simbol proses. Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Dia ada 2 cabang. Bila ada 2 cabang ini, confirm ini adalah struktur pilihan. Okey, note dia adalah pilihan. Dan bila markah untuk yang ini, selalunya dia akan bagi setiap ni 1 markah lah. So, setiap daripada simbol yang kita lukis tu, dia bagi 1 markah. So, total semua sekali adalah 3 markah. Okey. Tapi kamu kena ingat, bila nak melukis carta alih, tolong berhati-hati. Okey, tolong berhati-hati. Jangan sampai ada ruang kosong macam ni. So, kalau ada ruang kosong ni, kamu boleh ditolak 1 markah. Sebab apa? Sebab note tidak bersambung dengan arrow. So, pastikan tidak ada ruang kosong macam ni. Mestilah bersambung macam tu. Okey, jangan ada ruang kosong. Okey, seterusnya. Soalan yang senang. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak translate daripada kod atau cara kepada carta alih. Daripada kod Java kepada carta alih. Soalan kata apa? Berikut merupakan segmen kod bagi menyemak suhu murid sebelum masuk ke kawasan sekolah. Jika suhu melebihi 37 dan ke atas, maksudnya suhu dia mestilah 37 dan ke atas, atau cara akan memaparkan demam. Sebaliknya, atau cara akan memaparkan anda tidak demam. Okey. So, kita tengok sekarang ni apa yang dia dah bagi dekat kita. So, dia bagi kat kita output. Sila masukkan suhu. So, kita tengok pada kod dekat manakah arahan untuk memaparkan sila masukkan suhu. Okey, kita tengok line ketiga. Nampak? Line ketiga adalah arahan untuk memaparkan output sila masukkan suhu. Dan kemudian kita tengok pula. Kita ada apa? Double. Double input next double. Nampak? Bermaksud ini adalah proses untuk input. Ini adalah input. Jadi, kita input, kita buat simbol input dan kita letak nama pemboleh ubah dia. Suhu. Okey, seterusnya kita buat apa kat sini? Kita lakukan proses pengujian. Yang mana dia uji adakah suhu yang dimasukkan tu lebih besar ataupun sama dengan 37 darjah Celsius. So, jadi kita kena buat pengujian. Jadi, apa proses pengujian dia? Kita gunakan if. Okey, kita kena buat kotak pilihan. Okey, ingat. Selepas if ini adalah aliran bagi ya. Else ni adalah aliran bagi tidak. Jadi, so jika ya, kita paparkan anda demam. Jika tidak, kita papar cabang satu lagi, anda tidak demam. So, itu adalah cara mudah untuk kita melengkapkan carta alih berdasarkan kod. Soalan boleh tanya kamu. Bukan soalan boleh tanya, soalan memang pernah keluar. Last year pun ada juga soalan keluar daripada coding kepada carta alih. Soalan memang boleh keluar, tak ada masalah. Jadi, kita kena mahir macam mana nak menukarkan daripada kod menjadi atu cara menjadi kod. Okey, soalan seterusnya. Saya tak nak ulas pasal benda ni. Kita nak pergi direct kepada soalan kepada modul tersebut. Okey, baik. So, dia kata apa? Rajah 4.1 menunjukkan carta alih untuk menerima data bagi markah ujian bertulis lesen memandu. Jika markah melebihi 40 markah, nampak? Markah dia 40. Jika markah dia lebih rendah daripada 40, markah ujian perlulah dimasukkan semula.
sehingga markah 40 ke atas. Nampak apa syarat dia? Syarat dia mestilah markah dia 40 ke atas. Kalau 40 ke bawah, dia ulang. So, kalau kita tengok dekat sini, apa yang jadi? So, first kali dia minta input. So, masukkan markah ujian, output dia. Then, kita inputkan markah. Kemudian, dia akan uji. Adakah markah lebih kecil daripada 40? Ya, jika kecil, dia akan naik ke atas. So, kamu kena ingat, dalam struktur pengulangan, hanya ya ataupun true sahaja yang akan masuk ke dalam gegelung. Okey, dia akan masuk ke blok gegelung. Hanya true sahaja yang masuk ke dalam blok gegelung. Okey, jangan cakap ASK ada tidak. Okey, kita belajar Java, Java dia true sahaja yang boleh masuk ke dalam gegelung. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, so dia suruh isikan tempat kosong. So, kita tengok ini jenis apa? Struktur pengulangan jenis apa? Ini adalah jenis do while. So, bila do while, so dia mesti junction ini, mestilah kita letakkan perkataan do. Okey? So, kita letakkan perkataan do. So, lepas do, kita jumpa apa? Paparan output. So, output apa? Output mestilah system.out.print. So, ini wajib bagi pelajar-pelajar sains komputer tahu. System.out.print ni adalah digunakan dalam Java, digunakan untuk memaparkan output. Okey, kemudian input. Nampak? Statement input dekat situ. So, kita nak input dia kenapa? Markah sama dengan input.nextInt. Kenapa pula yang ini int? Kenapa yang itu int? Yang tadi ini double. Kenapa yang tadi ini double? Next double. Kenapa yang tadi itu int? Sebab apa? Next double, next int, dia bergantung kepada jenis data yang kita isytiharkan dia. Kalau kita isytiharkan double, maka kita kena guna sini untuk input next double. Kalau kita isytihar kat sini int, kita kena gunakan int. Kalau sini kita isytiharkan sebagai string, so dekat sini ada dua pilihan, bukan next string. Dia boleh gunakan next ataupun next line. Okey, so ada dua pilihan. So jangan tertukar ya. Kalau double, next double, int, next int. Kalau string, next ataupun next line. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan tadi. Kita pergi kepada soalan yang tadi. Okey. So, selesai dah untuk input. So, sekarang ni kita masuk kepada while. Bila while, dia nak uji syarat kita. So, macam biasa, while, okey, markah lebih kecil daripada 40. Dan jangan lupa letakkan simbol semikolon di belakang. Okey, ini selalu pelajar lupa. Bila while saja dia lupa. Sorry, do while wajib ada semikolon selepas while. Kalau while sahaja tidak ada semikolon. Okey, seterusnya soalan ala-ala SPM tahun lepas. Okey, so berdasarkan segmen atur cara Java, bagi satu atur cara. Okey, dia bagi kat kita satu atur cara. Okey, dia suruh lengkapkan carta alih. Daripada atur cara tersebut, lengkapkan carta alih. So, macam mana kita nak lengkapkan carta alih? So, tolong ingat, untuk for, while dan do while, dia ada sedikit perbezaan. Di antara while, for dan do while, dia ada sedikit perbezaan. So, kita tengok dulu persamaan di antara while dengan for. Apakah persamaan antara while dengan for? While dengan for, first kali, dia akan uji syarat dahulu. Dia akan uji syarat dahulu. Huduhnya tulisan saya. Okey. So, dia akan uji syarat dahulu. Dan baru dia laksana blok pengulangan. Blok pengulangan. Okey. So, kalau kamu tengok dekat sini. Kalau korang tengok dekat sini. Dia akan uji syarat dahulu. Jika syarat itu dipenuhi. Dan barulah dia masuk kepada blok pengulangan. Pergi sini, uji syarat lagi. Jika masih true, dia masuk kepada blok pengulangan.
uji syarat lagi. Jika masih true, dia masuk ke blok pengulangan. So, dia akan uji lagi syarat. Jika syarat tidak dipenuhi, barulah dia akan pergi ke tamat. Selagi mana syarat itu true, dia akan ataupun ya ataupun benar, dia akan still masuk ke dalam blok pengulangan. Sama juga dengan yang ini. Do while. Do while ni dia berbeza dengan for. Do while ni apa? Dia laksana dulu. Laksana blok pengulangan. Satu kali dan baru uji syarat. Okey. So, dia laksanakan dulu sekali. Kalau kita tengok aliran dia, dia laksana dulu sekali dan baru dia uji syarat kat sini. Jika syarat dipenuhi, dia naik ke atas lagi. Okey. Syarat, okey, dia laksanakan blok pengulangan. Dia uji syarat. Masih dipenuhi, dia naik lagi ke atas ni. So, kena ingat perbezaan di antara while dengan do while. So, while dengan for pun ada perbezaan dia. So, korang kena ingat, while dengan for, walaupun dia uji syarat, walaupun dia punya carta alir dia sama, tetapi dia masih ada perbezaan di antara while dan juga for. While ini kita gunakan apabila kita tak tahu bilangan pusingan. So, manakala for, kita gunakan orang kata apa? Bila kita tahu bilangan pusingan. Okey, maksudnya dia ada bilangan pusingan. Ada had pengulangan. So, yang ini dia tak ada had pengulangan. Okey, kita tengok analogi. Saya suka bagi analogi ni kepada pelajar. Kita ada sekeping coklat. Okey, sekeping coklat ni. So, sebelum kita makan coklat ni, apa kita kena buat? Kita kena tengok dulu coklat ni halal ke haram. Okey, kita tengok dulu coklat ni ada alkohol ataupun tidak. Ada ke lemak benda tu ataupun tidak. So, kita tengok dulu halal ke haram sebelum kita makan. Okey, baik. Kalau while dan juga for, apa yang kita nak buat sebelum kita nak makan coklat ni? Tengok dulu syarat. Tengok dulu syarat. Okey, kalau halal, then barulah kita makan. Itu kalau while dan for. Sebab apa? While dan for dia uji syarat dahulu. Uji syarat dahulu, then baru dia makan. Kalau syarat dipenuhi, dia makan. Berbeza dengan do while. Berbeza dengan do while. Do while dia laksana dulu satu kali, dan baru dia uji syarat. Jadi bermaksudnya, do while ni, dia makan dulu coklat ni sekeping, satu slice ni, dan baru dia tengok, oh, haram ke halal? Kalau halal, then makan lagi. Kalau haram, macam mana dia dah termakan dah satu. Itu analogi di antara while, for dan juga do while. So, apa perbezaan while dengan for? While ada limit pengulangan. Contoh, saya katakan untuk for, makan 2 kali suap. So, sekali pertama suap, sekali kedua suap. Nampak? 2 kali suap. So, itu for. Dia ada had untuk berhenti. Pengulangan dia tu ada had. Kalau kalau while, kita tak tahu berapa limit dia. Contoh dia kata makan sampai kenyang. So, kita tak tahu syarat dia. Ada orang makan 1 dah kenyang. Ada orang makan 2 dah kenyang. Ada orang makan 6 baru kenyang. So, had pengulangan dia tu kita tak tahu. So, itu beza di antara while dan juga for dan juga do while. Okey. Kembali kepada soalan kita tadi. Bagi for, dalam for ni dia istimewa. Dia ada 3 statement berbeza. Statement pertama, statement kedua, statement ketiga, nampak dan juga statement keempat. Okey, so dia ada 4 bahagian. Dalam for ni ada 3 bahagian, kemudian termasuk blok pengulangan dia tu jadi 4 bahagian. Okey, baik. Sekarang ini kita tengok yang mana yang dilaksanakan dulu. So, first kali bila sampai saja dekat sini, sampai saja dekat for sini,
apa yang dia akan buat? Dia akan laksanakan dulu K sama dengan 1. Dia akan buat yang ini dulu. Kemudian dia buat apa? Uji syarat. Nampak? Dia buat laksanakan yang nombor 2. Okey, nampak So, bermaksud ini yang nombor 1. Lepas nombor 1, dia akan jumpa apa? Jumpa yang nombor 2. Lepas itu dia buat apa? Then baru dia buat yang ketiga. Nampak? Barulah dia buat yang ketiga. Last kali, baru dia naik yang keempat. So, yang ini adalah arahan yang keempat. So, kalau kamu tengok kepada aliran, selepas yang keempat ini, dia akan naik semula ke syarat. Yang pergi semula yang kedua. So, maksudnya lepas yang 4 ni, dia akan pergi semula kedua. So, lepas kedua, uji ketiga, 4, naik semula kedua. 3, 4, naik semula kedua. So, itu adalah proses pengulangan yang berlaku. So, kalau dia suruh fill in the blank, maksudnya kat sini K sama dengan 1. K lebih kecil sama dengan 10. Di sini, jumlah sama dengan jumlah tambah dengan K. Dan di sini adalah K plus plus. So, ini adalah soalan ala-ala klon. Soalan klon SPM 2021 3 markah. Okey? So, soalan yang senang sajalah. Okey? So, ingat aliran dia. Okey? Selalu pelajar confuse yang nombor 3 dan juga nombor 4. Ingat, dia buat yang bawah dulu. Last kali baru dia buat yang plus plus. Okey? Seterusnya, yang ini. Okey? Berdasarkan segmen kod di atas, tentukan output yang dipaparkan jika nombor 5 dimasukkan sebagai input bagi pemboleh ubah nombor. So, dekat sini dia kata apa? Input yang dimasukkan dekat sini adalah 5. So, jadi nombor ini sama dengan 5. So, kita buat. Bila ada ditanyakan output macam ini, bila melibatkan struktur kawalan pengulangan, so, saya cadangkan kamu untuk gunakan kaedah ini. Kaedah ini ada dalam buku teks. Gunakan kaedah ini untuk menentukan output dia. Okey, so kamu kena guna kaedah ni 3-4 kali sebelum kamu mahir. Bila dah mahir nanti dah tak payah pakai kaedah ni. Tapi sebelum mahir, tolong pakai kaedah ni. Okey, tengok yang pertama. X sama dengan 1. So, maksudnya nilai X ni sama dengan berapa? 1. So, dia pergi ke kotak seterusnya. X 1. Adakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Ya. Okey. So, apa yang dia buat? Ini dah pergi kat sini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat tadi. Okey. So, dia uji yang ini. Nampak? Dia uji kat kedua. Then, dia buat yang output ni dulu. Dia paparkan dulu nilai X. So, apa nilai X kita? Nilai X kita adalah 1. So, ibarat macam ni lah. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. So, lepas dia papar dalam 1, dia akan buat yang keempat. X plus plus. X plus plus maksudnya X sama dengan X tambah 1. 1 tambah 1, dia akan jadi 2. So, dia akan buat pula yang, pergi pula yang kedua. Ulang balik yang kedua. Okey, X kita yang baru nilai dia 2. Okey, adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Ya. Okey, paparkan nilai 2. So, dekat sini X plus plus. So, dia akan jadi 3. So, 3 ini. Okey, so 3. Kita akan dapat kat sini nilai 3. Adakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ya. 3 lebih kecil sama 5. Okey, paparkan nilai X. So, paparkan nilai 3. So, kat sini apa? 3 tambah 1, dia kita akan dapat 4. So, X kita nilai baru adalah 4. Adakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Ya. So, paparkan nilai 4. So, kat sini apa? So, 4 tambah 1, X yang baru adalah 5. So, 5 adakah lebih kecil sama dengan 5? Ya. So, jadi dia buat apa? Dia paparkan 5. So, 5 tambah 1, kita akan dapat 6. So, nilai X akan jadi 6. 6, adakah 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak. So, dia akan tamat. Okey. Jadi, output yang terhasil dia adalah yang ini. So, nilai output yang terhasil adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, kenapa kita susun begini?
Sebab dekat sini dia gunakan print saja. Dot out, dot print. Kalau dekat soal atur cara dia gunakan dot out, dot print line. So, macam mana cara dia? 1 ke bawah. 2, 3, 4, 5. Tengok pada sini. Dia gunakan print ataupun print line. Kalau print line ke bawah macam ni. Kalau print saja dia melintang macam tu. Okey, seterusnya. Jenis data. Okey, cerita mengenai jenis data. So, saya kongsikan sedikit cerita pasal jenis data. So, jenis data korang belajar semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia terbahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian Java, programming. Satu lagi bahagian database. Okey, so dalam bahagian programming ni, dia ada 1-2 perbezaan sahaja. Kita tengok yang pertama, aksara. Okey, aksara ni apa? Aksara boleh terdiri daripada huruf, boleh jadi nombor, boleh jadi simbol. So, dalam Java ataupun programming ataupun JavaScript, aksara ini kita akan menggunakan jenis data dia adalah string. Manakala dalam soalan database, kita akan gunakan varchar. Okey, jangan tertukar ya. Satu string, satu lagi varchar. Okey, untuk nombor bulat. Nombor bulat sama. Dalam Java kita gunakan int. Dalam database pun still kita gunakan int. Nombor perpuluhan. Kita dalam Java still kita gunakan double. Dalam database pun kita boleh guna double. Tak nak guna double pun boleh. Guna float pun boleh. Okey. Ataupun kita guna float. Okey. Kita boleh guna juga float. Okey. Boolean. Sama jugalah. Dalam Java dia akan gunakan boolean. Dalam database tak ada boolean. Ingat dalam database dia ada bool. Tapi itu tidak mewakili true dan false. Dia mewakili 1 dan juga 0. Jadi, ingat. Dalam database, selalunya kita tak gunakan boolean. Okey, tarikh. Dalam Java ni tidak ada. Okey, dalam Java ni tidak ada. Masa pun tak ada. So, dekat sini kita gunakan date. Ini kita gunakan time. So, kamu boleh nampak perbezaan di antara Java dan juga database. Di antara jenis data bagi programming dan jenis data bagi database. So, make sure korang mahir benda ni. Soalan basic ni, jangan buang markah. Soalan favorite bahagian A. Okey? So, kita tengok kepada soalan yang tadi. Okey? Berikut adalah set data yang digunakan semasa pengujian atur cara. Okey? Dia kata, nyatakan jenis data bagi nama. So, nama ni kita tengok. Apakah jenis data bagi nama? Mana saya punya pen dah? Hilang dah. Okey, sini. Apakah jenis data bagi nama? Kita tengok nama ni apa? Nama ni adalah aksara. So, bila aksara, kita nak gunakan varchar ataupun nak gunakan string. Tengok kepada soalan. Dia pengujian atur cara. So, bila pengujian atur cara, kita mesti gunakan string. Kalau soalan kata pangkalan data, kita gunakan varchar. Tapi soalan kata atur cara, kita gunakan string. Kalau soalan tak kata apa-apa, boleh gunakan string. Okey, baik. Seterusnya, nombor telefon. Ini ramai pelajar tertipu. Bila nampak nombor, dia akan assume ini adalah INT. So, ini mostly pelajar salah. Ingat, dalam nombor telefon ini ada simbol. Bila nombor, okey, nombor tambah dengan simbol, okey, dia dah tak boleh jadi INT. INT ni dah tak boleh. So, nak pakai apa? Kita kena pakai string. Ingat kita kena pakai string. Sebab apa? Dalam string ni, dalam aksara ni, dia boleh jadi huruf, dia boleh jadi nombor dan dia boleh jadi simbol. Dan kita kena ingat, jika nombor itu tak terlibat dengan pengiraan, tak terlibat dengan pengiraan, operasi matematik, tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, maka kita boleh gunakan string.
Tapi kalau nombor tu terlibat dengan proses tambah tolak darab bahagi, kita tak boleh gunakan string. Kita kena gunakan int ataupun double. Okey, seterusnya. Status vaksin, ya. So, ya tak ada yang lain lah. Okey, ya tidak, itu selalunya adalah boolean. Soalan bahagian B, saya suka soalan bahagian B. Nyatakan satu kepentingan memilih jenis data yang sesuai dalam penulisan atu cara. Kenapa kita kena pilih jenis data yang sesuai dalam penulisan atu cara? So, kita kena ingat, kesilapan dalam memilih jenis data, okey, kita akan mengundang ralat. Ingat dua jenis ralat yang boleh berlaku bila kita tersalah ataupun menggunakan jenis data yang tidak sesuai, kita boleh mengundang ralat logik ataupun ralat masa larian. Jadi untuk jawapan yang ini, untuk mengelak berlakunya ralat logik ataupun ralat masa larian. Ingat salah pilih jenis data akan mengundang ralat. Sama ada ralat logik ataupun ralat masa larian. Okey, baik. Kita tengok soalan yang senang ini. Berdasarkan tiket tersebut, nyatakan jenis data yang sesuai bagi W, X, Y dan juga Z. Okey, apakah jenis data yang sesuai bagi W, X, Y dan juga Z? Okey. So, soalan dia tak kata kat kita jenis data apa? Untuk database ataupun untuk atur cara. So, kita gunakan untuk atur cara. Okey. So, kita gunakan untuk atur cara. Okey, baik. Untuk W, nombor telefon. Still. Kali ini, nombor telefon ini tak ada simbol. Tak ada simbol. Bolehkah kita gunakan INT? Still tak boleh. INT still tak boleh. Kenapa? Sebab nombor telefon tidak terlibat dalam proses pengiraan. So, jenis data yang sesuai adalah string. Okey, X pula. X dah terang lagi bersuluh. String. Okey, bilangan bagasi. So, bilangan bagasi berkemungkinan kita akan ada proses tambah tolak darab bahagi. Okey, maka jenis bagasi kita, bilangan bagasi ini, kita akan menggunakan jenis data int ataupun integer. Okey, harga nombor perpuluhan, tak lain tak bukan adalah double ataupun kita boleh guna juga kat sini sebagai float. Okey, mana-mana pun boleh juga. Okey, settle soalan yang mudah. Soalan pasal jenis data. Okey, kita tengok soalan yang ni. Saya suka soalan yang ni. Rajah menunjukkan segmen kod atau cara Java yang digunakan untuk mengira purata dua nombor. Okey, so dia bagi kotak A, B, C dan juga D. Okey, berdasarkan rajah di atas, tentukan jenis data yang sesuai bagi A, tertinggal, C dan juga D. Okey, baik. So, A jenis data dia apa? A, of course A adalah integer, int. B pun sama juga, int, integer. Okey, kita tengok. Kalau jumlah ini, ingat pesan saya, jumlah ini kita tengok dulu apa dia punya jenis data. Kalau kata kamu letak int, ingat ini saya bagi contoh yang salah ya. Pelajar menggunakan int. Bila bawah pelajar menggunakan double. Sebab apa? Nombor perpuluhan. So kita tengok apa yang jadi. Jika kita letak int dan jumlah ini pun int, apa yang berlaku? So markah satu nilai dia berapa? 9. Markah 2 nilai dia 8. So, jumlah markah 9 campur 8 dia akan dapat 17. Jadi, jumlah markah ni dia akan dapat 17. Okey. Kemudian, bila dia laksanakan arahan yang bawah ini, jumlah markah sama berapa? 17. So, jumlah markah 17. 17 bahagi dengan 2 sepatutnya akan dapat 8.5. Akan tetapi, apabila kita isytiharkan int di atas, jumlah markah ini akan membawa nilai 17 dalam jenis data int, nombor bulat. Maka di sini berlakunya ralat logik. Yang mana
bila proses bahagi ni 8.5 ni, 8.5 ni bila jenis data INT, maka dia tak faham 8.5. Dia hanya faham 8 sahaja. Sebab apa? Sebab dia adalah INT. Kita declare dia INT. Jadi dia cuma faham 8 sahaja. Bila kita umpukkan kepada double purata ni, maka dia akan jadi 8.0. Okey, so jawapan dia akan papan kat sini, jawapan titik 8.0. Sepatutnya 8.5, tapi dapat jawapan 8.0. So ini, nampak? Ini sepatutnya. Okey, ini adalah hasil. Okey, nampak? Bila output yang sepatutnya tidak seperti output yang terhasil, maka disitulah berlakunya ralat logik. Nampak? Bila kita menggunakan jenis data yang tidak sesuai, ingat, jenis data yang tidak sesuai, kita gunakan INT di sini, maka berlakunya ralat logik. Jadi nak guna jenis data apa dekat sini? Ingat pesan saya, bila pemboleh ubah itu terlibat dengan proses proses bahagi. Ingat, proses bahagi, maka jenis datanya mestilah kita gunakan jenis double. Double ataupun float. So dekat sini tak boleh gunakan INT. Kita kena gunakan dekat sini double ataupun float. Okey, so jawapan dia kita akan dapat A adalah INT, C adalah double dan D adalah double. Okey, soalan yang simple. Ingat, soalan ralat tak pernah keluar lagi dalam SPM. So, berhati-hati dengan soalan-soalan yang macam ini. Okey, kita tengok mengenai operator. Operator pun soalan yang agak famous juga. Operator kita tahu ada 3 jenis operator. Operator arithmetic, okey, operator logik dan juga operator hubungan. So saya tertinggal satu lagi ni, operator tak. Okey, simbol dia macam ini. Okey. Operator arithmetic, operator logik dan juga operator hubungan. So ingat, dalam kes ini kalau dia tanya simbol-simbol operator ni adalah soalan yang famous jugalah mengenai simbol-simbol operator ni. So korang wajib ingat, pelajar sains komputer ni wajib kena ingat benda-benda basic macam ni. So saya nak tunjukkan kat sini satu saja fokus kat sini, perbezaan di antara sama dengan dan juga yang ini. Yang ini kita nak umpukkan nilai. Ini kita nak bandingkan nilai. Ingat, jangan tertukar. So, umpukkan nilai macam mana? Macam yang ini. P sama dengan 5. So, ini kita bagi nilai 5 ini kepada pemboleh ubah P. So, yang ini apa maksudnya? P sama dengan 8. Ini kita nak bandingkan. Adakah P sama dengan 8? Ini kita nak bandingkan. Ini kita nak umpukkan dia. Okey. Kemudian nak tengok dekat sini juga simbol modulus. Modulus ni dia sama macam bahagi. Contoh kita buat 5 modulus 3. So kita akan dapat dekat situ jawapan dia adalah 2. Apa maksud 2 ni? So 5 kita bahagikan dengan 3. So kita akan dapat 1, 3. So 5 tolak 3 kita akan dapat 2. So modulus ni mewakili baki. Baki selepas proses bahagi. So kalau kita buat 5 bahagi dengan 3, kita akan dapat 1 point something lah. 1 point bla 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 lah. Saya tak tahulah. Okay. So 1 point something lah dekat sini. 1.6. 1.8 lah. 1.6 lah. 1.6 something lah dekat sini. Okay. Tapi kalau modulus, dia akan ambil nilai baki.
Ingat modulus ni dia ambil nilai baki. Dia tak sama dengan bahagi. Okey, dia tak sama dengan bahagi. Okey, so untuk soalan ini soalan klon soalan SPM 2018. So jawapan dia adalah P tambah Q. Okey, untuk soalan yang seterusnya, berikut merupakan pernyataan jenis-jenis ralat atau cara. Okey, jenis pula. Jenis. Minta maaf, typo. Jenis ralat pula. Okey, so kita tengok dulu jenis-jenis ralat. Ralat ada 3 jenis ralat. Ralat sinteks, ralat logik, ralat masa larian. Apakah perbezaan di antara ketiga-tiga jenis ralat ni? Yang pertama, ralat sinteks. So, untuk ralat sinteks ni selalunya atau cara tak boleh run. Langsung tak boleh run. Okey, ianya berpunca daripada kesalahan tata bahasa. Okey, contoh kalau nak eja print, so P-R-I-N, kamu buat print macam tu saja, tertinggal huruf T pun salah juga. Okey, ataupun kamu terlupa letak simbol semikolon dekat belakang pun salah juga. So, apa-apa saja berkaitan dengan simbol, berkaitan dengan ejaan, itu dianggap sebagai ralat sinteks. Okey, seterusnya, ralat logik. Ralat logik ni atau cara boleh run. Tapi, dia punya output dia salah. Output dia salah. Okey, punca ralat logik. Okey, punca-punca ralat logik. Pertama, salah rumus ataupun formula rumus. Okey, contoh kalau macam katakan dia nak cari luas segitiga. Luas segitiga, dia gunakan formula 1/2 darab pi darab dengan J. So, salah lah. Okey, so salah. Salah formula. Ataupun dia gunakan salah operator. Okey, contoh kalau kita nak buat purata. Cikgu daripada tadi sebut purata. Okey, asyik purata je. Purata saja yang datang dekat kepala cikgu. Okey, harap-harap purata keluarlah nanti. Mana tahu masin mulut cikgu. Okey, purata. So, purata contohnya hasil tambah bahagi dengan bilangan. So, dia buat hasil tambah pula dengan bilangan. Nampak dia salah formula. Okey. So, ralat logik juga terhasil. Dia banyak punca dia lah. Salah satunya salah formula. Yang kedua, jenis data yang tidak sesuai. Jenis data tidak sesuai. Seperti yang saya tunjukkan tadi, INT kita double tapi kita gunakan INT. Menghasilkan output yang salah. Okey, ralat masa larian. Ralat masa larian ni atau cara boleh run. Tapi terhenti di pertengahan jalan. Okey. Dia boleh run tapi bila run then dia stop. Sebab apa? Dia ada ralat. Puncanya apa? Puncanya yang pertama paling common sekali, bahagi dengan kosong ataupun sifar. Yang kedua, apa lagi masalah dia? Yang kedua masalah dia gunakan jenis data yang salah. Jenis data yang salah. Contohnya INT nama. Jenis data yang salah. So bila run dia tak ada masalah. Bila masukkan nama terus dia keluarkan error. Yang ketiga, kesilapan pengguna memasukkan data. Itu pun punca juga ralat masa larian. Okey. So, dia ada banyak lagi lah. Salah gunakan simbol syarat pada struktur kawalan pengulangan. Dia banyak lagi. Tapi 3 ini yang common je lah. Okey. Kita pergi kepada soalan kita tadi tu. Okey.
Pengiraan bukan data berangka, pembahagian dengan kosong. So, ini confirm ralat dia jenis apa? Ralat dia jenis ralat masa larian. Okey. Ralat dia adalah ralat masa larian. Okey. Kemudian output yang dihasilkan tidak menepati kehendak pengguna. Of course, ini adalah ralat logik. Okey, ini kesalahan tata bahasa, confirm ralat sinteks. Okey, so soalan yang senang. Ingat, soalan ralat antara soalan yang jarang sangat dia keluar. Okey, so berhati-hati. Mana kita tahu tahun ini terkeluar. So, saya minta hati-hati. Saya tak kata keluar, saya takut terkeluar. Sebab dia dah lama tak keluar. Okey, seterusnya. Kita tengok kepada soalan yang ini. Dia kata apa? Berikut merupakan segmen kod atau cara untuk mengira luas sebuah segitiga. Okey, macam mana dia kata apa? Pada segmen atau cara berikut, terdapat 3 jenis ralat. Terdapat 3 jenis ralat. Okey. Nyatakan baris kod yang mempunyai ralat. Dia tanya, kod baris keberapakah yang ada ralat? Tuliskan nombor kod dan jenis ralat yang terlibat. So, kita tengok first kali ralat yang mana. Kita tengok, kalau soalan macam ni, tolong pergi line by line. Then, go through dia punya data dia. Okey, so line pertama, INT tapak sama dengan 4, tak ada isu. Line kedua, INT tinggi sama dengan 6 pun tak ada isu. String luas. Nampak dekat sini string luas. Okey, so apa yang kita dah buat dekat sini? Kita dah buat ralat masa larian. Apa maksud masa larian ni? Kita gunakan jenis data yang salah. Okey, dia bukan tidak sesuai, dia dah salah. Okey, seterusnya. Line keempat, ralat logik. Kenapa ralat logik? Sebab apa? Kita dah salah gunakan formula. Salah formula. Okey, ralat yang kelima, of course, ralat sinteks. Kenapa ralat sinteks? System.in.print. Sepatutnya dekat sini, system.out.print. Okey, salah tata bahasa. Okey, settle soalan. Soalan yang sangat mudah. Untuk soalan yang ini. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Berikut merupakan segmen kod yang digunakan untuk memaparkan pengiraan matematik. So, dia kata pengiraan maths. Atau cara tersebut dilaksanakan dan didapati output yang terhasil tidak seperti output yang sebenar. Ialah 7.5. Yang terhasil 7.0. 7.0 terhasil. Sepatutnya 7.5. So, nyatakan apakah jenis ralat yang berlaku dan berikan alasan menyokong jawapan anda. So, dalam ini dia kata apa? Output yang terhasil tidak seperti output yang sebenar. Of course, dekat situ kita dah tahu itu adalah ralat logik. Kenapa ralat logik berlaku? Kalau kamu jawab dekat situ, ralat logik, kamu bagi alasan dia, output tidak seperti yang sebenar, maka kamu dah ulang soalan. Bila ulang soalan, maksudnya tak ada markah. Okey, so jangan ulang soalan. Okey, walaupun kat soalan tu dia dah bagi, tapi mesti ada alasan yang lain. Jadi, apa alasan dekat sini? Penggunaan jenis data bagi pemboleh ubah A tidak sesuai. So, A, saya ingat, saya pesan, apabila pemboleh ubah itu terlibat dalam proses bahagi. Pemboleh ubah terlibat dalam proses bahagi. Maka jenis data kita mesti gunakan double. Okey, A ni terlibat dalam bahagi. Maka A ni tak boleh gunakan INT. Kena gunakan double. Kalau gunakan INT boleh tak? Kadang-kadang dia akan jadi okey. Kadang-kadang dia keluar ralat logik. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada tajuk
tata susunan. Okey, saya cuba habiskan dalam masa 1 jam saja. Tata susunan. So, dalam tata susunan ni, kamu kena ingat apa? Apa yang kamu kena ingat adalah berkenaan, alamak, kenapa keluar jawapan? Berkenaan macam mana kita nak isytiharkan tata susunan. Okey, apa itu tata susunan sebenarnya? Tata susunan ni, dia ibarat macam satu pemboleh ubah. Saya bagi contoh. Dia macam pemboleh ubah. Pemboleh ubah contohnya markah. Dia hanya boleh simpan satu saja markah. Okey? Tetapi kalau kita isytiharkan dianya sebagai tata susunan, maka dia bukan boleh simpan satu, malah dia boleh simpan lebih. Okey, dia boleh simpan lebih daripada satu data. Kalau kita isytiharkan pemboleh ubah dekat atas ni, contoh saya isytiharkan INT senarai markah. Maka saya hanya boleh simpan satu data sahaja. Tapi kalau saya isytiharkan ianya sebagai pemboleh ubah, maka saya boleh simpan banyak data. So, itu perbezaan di antara pemboleh ubah dan juga tata susunan. Okey, baik. Kita tengok pula pasal tata susunan. Dalam kita nak isytiharkan tata susunan ni, dia ada beberapa bahagian. Bahagian pertama sekali adalah bahagian jenis data. Jenis data. Okey, kita tengok data yang kita nak masukkan tu apa dia? Integer. So, kita gunakan dekat sini integer. Kalau data kat sini nombor perpuluhan, kita gunakan double. Kalau dekat sini ada huruf, so kita gunakan string. Dan kemudian mesti ada simbol ini. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil kurung siku. Dan mesti ada nama tata susunan. Okey, so ini adalah jenis data dia. So ini adalah simbol kurung siku mewakili tata susunan. Kemudian mesti ada nama tata susunan. So, ini bahagian kita nak isytiharkan tata susunan. Declare sahaja. So, yang ini pula bahagian kita nak umpukkan nilai awal. So, bila nak umpukkan nilai awal, kita kena tengok. Dalam nilai data-data yang ada dekat sini, semua data-data ini kita panggil dengan nama elemen. Ingat, semua ini kita panggil dengan nama elemen. Semua ini kita panggil dengan nama elemen. Setiap elemen ini, dia mempunyai kedudukannya tersendiri. Okey, kedudukan elemen dalam tata susunan kita panggil dengan nama indeks. So, ini adalah kedudukan. Kalau soalan tanya, apakah saiz tata susunan? Soalan tanya tentang saiz tata susunan. So, apa jawapan kita? Kiralah bilangan elemen. Okey, bilangan elemen ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saiz tata susunan untuk soalan yang ini adalah 6. So, indeks ni apa pula? Indeks ni adalah kedudukan dia. Kedudukan dia. Okey? So, yang ingat, dalam tata susunan, kedudukan nombor elemen pertama adalah kosong. Ingat, indeks dia mesti mula dengan kosong. Then, barulah 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, kedudukan elemen 34 dalam memori adalah pada indeks kosong. Ingat, indeks ni kedudukan dia. Elemen ni adalah nombor-nombor data-data yang ada dalam tata susunan. Okey, kita kembali kepada soalan yang tadi. Berikut merupakan segmen kod Java bagi sebuah tata susunan. So, kita ada apa dia? Okey, kita ada string nama. Kita ada int umur. So, dalam tu kita tandakan dulu dia punya elemen dia. Dia punya indeks dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
So, yang ini sama juga 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. So, soalan tanya A. Saiz tata susunan nama. Saiz tata susunan bermaksud bilangan elemen. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, kita ada 6 elemen. So, saiz dia adalah 6. Kemudian dia kata apa lagi? Indeks terbesar. Indeks terbesar bagi tata susunan umur. Ramai pelajar tertipu jawab 43. Ingat, ini elemen terbesar. Indeks terbesar dia adalah 5. Okey. Apakah jangkaan output bagi kod di baris ke-13? Okey, kita tengok dekat sini. Macam mana nak menggunakan tata susunan? Macam mana nak menggunakan tata susunan? Okey. So, dekat line 11 ni apa? System.out.println nama 5. Apa maksud nama 5? Apa maksud nama 5? So, dia akan pergi kepada tata susunan nama indeks ke-5. So, indeks ke-5 apa dia? Amni. So, apa yang dipaparkan ke atas itu adalah amni. So, apa? Ini adalah indeks. Tata susunan nama indeks ke-5. Okey. Seterusnya, kita tengok. Dia kata apa? Jangkaan output bagi kod ke baris ke-13. Indeks 5. Umur 3. Nampak? Indeks 5 apa dia? Amni. Okey, kemudian umur titik 2. Umur 3. Umur 3. 23. So, kalau kamu jawab macam ini, kamu dah buat salah. Kenapa? Sebab pada baris ke-12, indeks 5 ini dah ditukarkan kepada nama yang baru, Luqman. Jadi, Amni ni dah hilang dan digantikan dengan Luqman. Ini untuk baris ke-12. Jadi, baris ke-13 yang akan dipaparkan adalah Luqman umur 23. Okey, settle. Soalan yang mudah. Soalan D, tuliskan pengisytiharaan berserta umpukan nilai awal blok memori tata susunan senarai berat berikut. Okey, so ingat bila kita nak isytiharkan tata susunan, first kali kita kena tengok jenis data. So, jenis data dekat sini, ramai pelajar bila saya buat bengkel, dia jawab double. Sedangkan data yang ada dalam blok memori ni, dia adalah string. Ramai pelajar jawab double. Bila saya buat bengkel bersemuka, saya tengok ramai yang jawab double. So, string dalam kurungan, then senarai berat. Okey, sama dengan. So, dekat sini satu lagi kesalahan. Bila mana pelajar letak nilai yang pertama, elemen pertama, 45.6 kg dia letak macam tu. Ingat, bila ada string, wajib ada tanduk 2 begini. Koma baru masuk elemen yang seterusnya. Dia mesti ada tanduk macam begitu. So, untuk jawapan yang ini, kamu buat penuh ya. Saya buat separuh sahaja. Kamu buatlah penuh sebab saya buat separuh sahaja. Kamu isilah full yang kat sini. Okey? Ingat, setiap elemen mesti ada tanduk ini. Dan kita kena tengok, bukan double tapi dia adalah string. Okey, seterusnya. Untuk soalan yang ini, nyatakan baris dan jenis ralat yang terdapat pada segmen berikut. Rajah 13 menunjukkan segmen kod atau cara untuk mengira purata yang mempunyai ralat. Purata lagi, minta maaf lah cikgu, dalam set dan kepala cikgu, cikgu nak purata saja yang ada. Okey? So, dia blur. Dia kata apa? Pemikiran blur waktu tu. Purata je saya boleh ingat. Okey? Jadi, sebab itulah soalan saya dalam modul ni, purata. Okey, baik. Kita tengok rajah 13. Okey? Dia bagi dekat sini. Dia isytiharkan line pertama. Dia isytiharkan apa dekat situ? Dia isytiharkan dekat situ adalah
Tata susunan. Mana saya punya mouse saya ni? Ini dia. Okey, tak nampak dia punya tu kecil sangat. Okey. So, dia nak isytiharkan tata susunan. Tapi nampak tak? Dia gunakan simbol yang salah. So, bila gunakan simbol yang salah, ralat jenis apa? Ralat sinteks. Okey, seterusnya. Kita tengok line kedua. Jumlah berat. So, jumlah berat nak digunakan dekat mana? Dekat sini gunakan jumlah berat. Okey. Kemudian dekat sini pun gunakan jumlah berat. Nampak? Jumlah berat ini dia akan melakukan operasi bahagi. Bila gunakan operasi bahagi, kamu gunakan INT, maka dekat situ akan berlakunya ralat logik. Okey, seterusnya. Kita tengok apa lagi ralat pada line keempat. Baris keempat. Apa ralat pada baris keempat? So, kita tengok bilangan pusingan. Indeks ni. So, indeks ada berapa dekat sini? 0, 1, 2, 3, 4. Tapi dalam pengulangan bermula dengan 0 dan berakhir sampai setakat 3. Maksudnya dia kira hasil tambah sampai di sini saja. Then yang ini dia tak kira. Okey, jadi ralat jenis apa? Of course itu ralat logik. Sebab apa ralat logik? Sebab kita akan dapat output yang salah. Sebab apa? Jumlah kita tak kira habis. Kita kira separuh sahaja. Okey. So, kalau nak betulkan, lebih kurang macam itulah. Okey, salin dan betulkan. Ingat, soalan salin kod atau cara pernah keluar tahun 2018. 2018, salin semula kod. 1 markah. Ini soalan bonus ni. Okey, salin semula kod dan betulkan dia. Kamu salin dapat 1 markah. Kamu betulkan dapat lagi markah dekat situ. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada tajuk bahagian yang terakhir dalam tajuk Java mengenai sub atau cara. Ingat, sub atau cara. Sub atau cara dia terbahagi kepada 2 jenis. Pertama kita panggil dengan prosedur, yang kedua kita panggil dengan fungsi. Sub atau cara, prosedur dan fungsi ni dia nampak senang saja. Asal kamu nampak perkataan return, ada return, itu adalah fungsi. Okey, bila kamu nampak return, itu adalah fungsi. Kenapa dia bergerak-gerak pula? Okey. Mana saya punya mouse? Okey, sini. Okey, minta maaf lah, kecil sangat dia punya ni. Okey, bila nampak saja return, perkataan return, of course itu adalah fungsi. Manakala kalau tak ada return, itu adalah prosedur. Okey? So, jangan tertukar. So, namakan sub atau cara A dan B. Nak tahu nama sub atau cara, tengok pada simbol ini. Okey? Nah, perkataan sebelum simbol ini, itu adalah sub atau cara. So, nampak ini? Ini adalah nama sub atau cara dia. Ini apa dia? Tambah. Okey, sub atau cara B, darab. Okey, soalan yang senang. Okey, kita tengok pula apakah perbezaan di antara sub atau cara A dan juga sub atau cara B. Apa perbezaan dia? Yang pertama, perbezaan dia, jenis dia, A adalah prosedur dan B adalah fungsi. Kemudian kita tengok pula persamaan dia. So, kedua-duanya akan mengembalikan kawalan. Okey, dia akan mengembalikan kawalan. Perbezaan dia apa pula? Perbezaan dia, prosedur dia tidak mengembalikan data. Manakala B, fungsi itu, dia mengembalikan data. Kamu ingat saja, ini adalah benda-benda yang wajib pelajar sains komputer ingat. Perbezaan persamaan dia. Prosedur tidak mengembalikan data. Fungsi dia mengembalikan data. Prosedur tidak ada perkataan return. Manakala fungsi dia ada perkataan return. So, yang saya tuliskan ini valid untuk Java, dan juga JavaScript. Okey,
Dia valid untuk Java dan juga JavaScript. Okey? Sebab apa? JavaScript pun ada fungsi prosedur juga. Mana tahu soalan keluar tanya perbezaan mengenai JavaScript dalam fungsi dan prosedur untuk JavaScript. Korang blur pula. Padahal dia sama. Okey? Kemudian khas untuk Java, sinteks panggilan. Okey, salah ini. Bukan sinteks panggilan dekat sini. Sepatutnya sinteks definisi. Okey? Sinteks definisi ada void. Ini pun sama juga sinteks definisi. Okey? Sinteks definisi bagi fungsi, dia ada jenis data yang dipulangkan. Ingat, kalau ada void dekat sinteks definisi dia, itu adalah prosedur. Kalau ada return, itu adalah fungsi. Ini valid untuk Java. JavaScript tak boleh gunakan void ni ya. Tak ada, dalam JavaScript tak ada void. Okey? So, Java-nya ada. JavaScript tak boleh gunakan void. Okey, return okey. Okey, perbezaan return kita boleh guna. Ini kita boleh guna Java, JavaScript. Ini boleh guna Java, JavaScript. So, ini khas untuk Java sahaja. So, kalau soalan naik JavaScript, jangan pula kau letak sinteks definisi ada void. So, salah. Untuk JavaScript, dia tidak ada void-void. Okey, dia cuma ada return. Dia tidak mengembalikan data bagi prosedur. Jangan letak void. Okey. Seterusnya kita kembali kepada soalan tadi. Okey. Soalan tadi dia tanya perbezaan. Okey. Terangkan perkaitan di antara baris di baris ke-7 dengan sub atau cara B. Dia tanya apakah perkaitan di antara baris ke-7 dan juga sub atau cara B. Apa kaitannya ini dengan line ke-7? Okey, tengok. Yang di atas ini kita panggil dengan sinteks panggilan. So, yang line ke-10 dan juga line 14 ini kita panggil dengan nama sinteks definisi. Ini namanya sinteks definisi. Okey, yang atas ni sinteks panggilan. So, apa kaitan line ke-7 dengan line sub atau cara B? Kita tengok. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Ingat, nak jawab soalan ni, kita mesti mulakan dengan atur cara akan. Ingat, soalan tanya tentang perkaitan antara kod ini setiap tahun boleh keluar. Ingat setiap tahun keluar. Okey? Jadi, korang kena pandai macam mana nak terangkan perkaitan antara kod. Mulakan dengan perkataan atur cara akan. Tak ada markah pun yang ini. Dia cuma nak bagi peluang untuk kamu mengatur ayat kamu. So, apa kita nak jawab dekat sini? Atur cara akan memanggil fungsi darab dengan menghantar nilai 9 dan 4. Nampak? Dia memanggil fungsi darab. Dia hantar nilai 9 dan juga 4. Dia hantar kat mana? Dia hantar 9 dan 4 ke sini. 9 ke situ, 4 kepada B. 9 kepada A, 4 kepada B. Okey, nampak? Fungsi darab, baru kita explain line by line. Fungsi darab akan menerima nilai parameter A sama dengan 9, B sama dengan 4. Okey, dah selesai dah cerita dekat sini. Cerita pula di baris bawah ni, apa yang berlaku? Proses mendarab C sama dengan 9 darab 4. Nampak? 9 darab 4 sama dengan 36. So, nilai C adalah 36. Apa yang berlaku dekat return? Return akan memulangkan balik nilai 36 kepada tempat yang dia dipanggil. Nampak? Dia memulangkan. Itu yang dipanggil dengan memulangkan kawalan. So, dia akan hantar nilai dekat sini 36 markah. Nampak? Dan memulangkan nilai 36 ke fungsi main. Nampak? Memulangkan. Okey, memulangkan. Nampak? Dia return C. C nilai apa dia? 36. So, dia pulangkan ke sini. So, nilai pada line ke-7 ni tak habis lagi. Apa yang berlaku?
pemboleh ubah hasil akan diumpukkan dengan nilai 36. Nampak So, nilai 36 dipulangkan dan diumpukkan kepada pemboleh ubah hasil. So, selalunya kalau soalan macam ini, dia mesti terlibat di antara 2 hingga 4 markah. So, bila 2 hingga 4 markah, kalau soalan ini 4 markah, bermaksud korang kena bagi 4 poin dekat situ. Jangan confident bagi 2 poin, expect untuk dapat 4 markah. 4 poin, 4 markah. 4 langkah. Nampak dia ada 4 langkah dekat sini. Kalau 2 poin, 2 langkah. So, tengok kepada markah kamu. Berapakah markah kamu? Okey, seterusnya, lakarkan output. Lakarkan output. Saya jarang bagi soalan lakarkan output ni. Tapi kali ini saya buat modul, saya suruh pelajar lakarkan output. Sebab apa? Sebab pelajar dia keliru. Okey? Pelajar dia keliru nak lakarkan macam mana? Sebab yang mana dulu kita nak lakarkan. Okey? Jadi tengok kepada soalan. Apa yang dia buat dulu? Dia buat operasi, dia panggil sub atau cara tambah dulu. Bermaksud dia hantar 5 ke sini, 7 ke sini. Dia pun kira 5 tambah 7, kita akan dapat 13. Kita dapat 13 pula dan kita akan dapat 12. So, dekat sini dia akan paparkan hasil tambah C12. Okey, kemudian barulah dia buat yang ini. Okey, dia akan pulangkan nilai 36 dekat sini. So, dia akan paparkan hasil darab sama dengan hasil 36. So, dia akan paparkan yang ini. So, saya buat salah dekat sini. So, dekat mana salahnya? Ingat, kesalahan ini boleh ditolak markah. Sebab saya buat output yang tidak lengkap. Nampak? Saya tertinggal simbol yang ini. Tinggal simbol ini, kalau 2 markah, saya akan dapat 0 markah. Okey, ingat dia tak ada simbol ini. Mestilah lengkap. Okey, mestilah lengkap. Okey, seterusnya. Soalan yang mudah. Nyatakan jenis sub atau cara X. Sub atau cara X dia ada return. Jadi, ini adalah fungsi. Nyatakan nama sub atau cara X ni. Mana dia suruh kita namakan dia? Okey, dia suruh kita namakan dia. So, bila namakan dia, nama dia adalah purata. So, namanya adalah purata. Okey, so dekat sini dia nak cerita apa? Untuk soalan ini, saya nak highlightkan jenis-jenis pemboleh ubah. Dan perbezaan di antara pemboleh ubah dan juga pemalas. So, kita tengok sedikit. Okey. So, first kali, dia ada istilah pengecam. Okey, pengecam ni boleh jadi macam-macam lah. Dia boleh bagi dari nama fungsi, nama pemboleh ubah dan juga dia boleh jadi pengecam. Pemalas. Saya ambil yang biasa je kamu belajar. Pengecam ni dia bahagi kepada banyak, tapi saya bahagi kepada 2 saja dekat sini. Kita bagi kepada pemboleh ubah dan juga pemalas. Pemboleh ubah ni maksudnya apa? Pemboleh ubah ni maksudnya satu bekas ataupun satu ruang yang mana dia akan menyimpan data yang boleh berubah. Data boleh berubah. Okey, manakala pemalas, data yang disimpan dalam pemalas adalah tetap. Datanya adalah tetap. Jadi data tu tak boleh lagi berubah. Data dia mestilah tetap. Okey, pemboleh ubah dia terbahagi kepada 2. Okey, satu kita panggil dengan pemboleh ubah sejagat. Satu lagi kita panggil dengan nama pemboleh ubah setempat. Okey, nak kenal pemboleh ubah sejagat, senang saja. Pemboleh ubah tu mestilah diisytiharkan di luar fungsi. Kalau setempat, mestilah diisytiharkan dalam
fungsi. So, ini adalah basic ya. Saya tak bagi detail lah. Saya bagi detail nanti korang lagi tak faham. So, saya bagi yang basic sahaja dekat sini. Okey. So, pengecam ni ada banyak lagi. Dia ada fungsi, dia ada kelas dan sebagainya. Tapi itu tak payahlah korang tahu. Korang tahu dua ni sahaja. Pemala, pemboleh ubah dan juga pemala. Pemboleh ubah ada dua. Pemboleh ubah sejagat, pemboleh ubah setempat. Pemala ni kita nak tahu senang saja. Pemala kita nak tahu senang saja. Dalam Java, pemala ini kita panggil dan kita tahu, kita kenal melalui perkataan final. Asal ada final ni, mesti itu adalah pemala dalam Java. Kalau dalam JavaScript dia gunakan constant. Okey, nak tengok pemala dalam JavaScript, nanti kita tengok pula video untuk JavaScript nanti. Okey, seterusnya kita balik semula kepada soalan yang ini. Nyatakan pemboleh ubah C di baris ke-4 dan juga jenis pemboleh ubah B di baris ke-8. Okey. Ingat, nak tahu dia sejagat ataupun setempat, tengok dekat sini. Ini adalah fungsi main. Nampak? C ini diisytiharkan di luar fungsi. Luar fungsi main, luar subatura X. Luar fungsi main, luar subatura X. Jadi, ini kita panggil dengan pemboleh ubah sejagat. Setempat mana? A, B, answer ini adalah pemboleh ubah setempat. Lagi kat mana? A di sini, answer di sini. Ini adalah setempat. C ni sejagat sebab apa? Sebab dia diisytiharkan di luar fungsi. Di luar main, di luar purata. Jadi dia akan jadi sejagat. So, pemboleh ubah C adalah pemboleh ubah sejagat. Pemboleh ubah B adalah pemboleh ubah setempat. Okey, seterusnya. So, ini kawan kena ingatlah selaku pelajar sains komputer, ini wajib kamu kena ingat perbezaan di antara sejagat dan juga setempat. Okey, ini kamu kena ingat. Okey, seterusnya, nyatakan satu perbezaan di antara C di baris ke-4, C di baris ke-4 dan juga D di baris ke-5. Nampak D ni apa? D ini ada final. Bila ada perkataan final, ini adalah pemala. Manakala C ini adalah pemboleh ubah sejagat. Okey, soalan senang. Okey, so nyatakan jangkaan output yang dipaparkan jika atur cara ini dilaksanakan. Jangkaan output lagi, asyik-asyik output sahaja. Okey, tak apa. Kita tengok apakah output yang terhasil. So kita akan dapat outputnya adalah purata 14.33333 lah. Okey. So apa yang berlaku? Nampak tak dekat sini dia umpukan A sama dengan 5, B sama dengan 8. Kemudian dia akan panggil subatur cara X. Dia hantar nilai 5 dengan 8. So 5 dia akan hantar ke sini, 8 dia akan hantar ke sini. Okey. Kemudian dia buatlah operasi dekat sini. Ini 5, ini 8. C kita sama dengan berapa? 30. Bahagi dengan D kita sama dengan 3. Okey, jadi dia akan hasil dia 14.3333 lah. Dan dia akan return nilai answer tu ke sini. So, answer akan dapat 14.333333. Dan dia akan paparkan output di sini. Purata answer. Okey, selesai. So, selesai untuk tajuk pengaturcaraan Java bagi tingkatan 4. So, kita berjumpa lagi untuk tajuk pengaturcaraan web di dalam video tutorial yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.